lantai. Tak boleh mula Hasan Boleh? Boleh. Boleh. Boleh tak? Okay, nak mula nak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. La syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Mafhum daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katakanlah, wahai Tuhan, tambahkanlah ilmu kepada. Yang saya hormati Tuan Admin bagi program kita pada malam ini. Yang saya hormati seluruh kepimpinan masjid, Tengku Abdul Rahman Putra bagi Qaryah Sungai Limau di Lunas. Yang saya hormati muslimin dan muslimat yang bersama-sama dengan saya pada malam ini dalam siaran live FB kita. Mudah-mudahan semua kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lafaz kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah mengizinkan pertemuan kita di alam maya ini, di musim PKP 3.0 ini, yang saya pun tak ingat. Lah saya datang, saya rasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saya rasa itu last lah tazkirah Ramadan pada bulan 4, bulan April yang lalu di Masjid Qaryah Sungai Limau ini. Dan malam ni saya diminta, alhamdulillah, untuk bersiaran dan menyambung kembali perbahasan di atas surah Al-Mulk yang menjadi tajuk perbahasan saya setiap bulan di Masjid Qaryah Sungai Limau ini. Dan seingat saya berhenti pada sesi pengajian sebelum Ramadan Al-Mubarak pada ayat yang ke-11 daripada suratul Mulk. Dan malam ni insya-Allah saya akan menyambung satu lagi ayat di dalam suratul Mulk, iaitulah ayat yang ke-12 yang akan saya baca dan kita lihat terjemahnya dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini. Dan kemudian insya-Allah saya akan mengupas dan membahaskannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat oleh orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, maka mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat 12 yang kita sambung bacaannya pada malam ini menerangkan kepada kita beberapa dasar penting dalam kehidupan manusia yang beriman untuk membawanya ke suatu titik mencapai redha dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama daripada ayat 12 ini ialah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita satu sifat, satu perasaan yang semua kita ada. Selagi namanya manusia, tak kira apa bangsa, apa agama, selagi nama dia manusia, maka Allah bekalkan bagi manusia itu satu perasaan, nama dia takut. Nanti kita tengok ayat, ni asas dulu. Sifat yang dinamakan takut.
Semua orang ada. Kalau musim pandemik COVID yang sedang mengganas ini, saya yakin perasaan takut tu ada. Kan takut COVID ni singgah ke tubuh kita. Kita pun patuhi SOP dan sebagainya. Beristighfar, minta ampun atas segala dosa. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan tu ada. Bohong kalau tak ada. Lepas tu dia datang pula takut nak kena injek. Satu hal lagi. Jangan takut dengan injection. Macam-macam video mereka hantar kat kita. Kan video orang duk menjerit kena injek macam-macam. Hak jenis penakut jarum. Tuan-tuan lah, bukan saya. Takut jarum. Takut jarum pun kita daftar dah. Daftar dah, cuma tak panggil lagi. Jangan tak daftar. Perasaan tu ada, takut. Walaupun puluh kali dah kena injection, pi haji, pi umrah. Tapi demikian sifat manusia. Perasaan takut tu ada. Kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa ayat, perasaan takut tu ada juga kepada para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Ada walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul. Contoh, kalau kita membaca surah nama dia Taha, ayat 60 lebih. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an naqula awwala man alqa qala bal alqu. Dialog antara para musahirin, ahli-ahli sihir yang telah dihimpunkan oleh Fir'aun untuk menentang Nabi Musa yang sebatang kara. Nabi Musa seorang aja. Yang lawan dia tu macam-macam lah riwayat. Ada kata 70,000 ahli sihir. Saya lebih cenderung kepada pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa jumlah mereka hanya 70 sahaja. Pandangan macam-macam. Saya pegang pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 70 orang yang pakar dalam bab sihir. Bukan baru masuk akademi sihir, bukan. Ni semua pakar hebat. Bagaimana berlaku dialog dalam surah Taha. Qalu, lalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya, adakah engkau nak campak dulu tongkat itu, ataupun kami awwala man alqa, ataupun kami, siapa dulu, kami dulu ke engkau? Lalu Nabi Musa jawab, qala bal alqu. Nabi Musa kata, engkau lempar dulu, kamu lempar dulu. Maka ahli sihir pun lempar. Ibaluhum wa hisiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Lalu dilemparlah tali temali, dilemparlah tongkat. Lalu apa jadi? Annaha tas'a, jadilah ular yang besar, menjala-jala. Apa jadi pada Nabi Musa? Lihat ayat 67. Apa kata Allah?
Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Panjanglah ayat tu. Saya nak ambil takut tu. Walau dia Rasul, namanya Musa bin Imran alaihi salam. Rasul yang haibat. Rasul yang termasuk dalam ulul azmi. 5 Rasul ulul azmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa ni ulul azmi. Hebat, 5 orang aja. Dahlah ulul azmi. Dikurniakan mu'jizat. Tongkatnya bukan sekadar campak boleh jadi ular. Tetapi tongkatnya boleh pukul batu. Bila pukul batu, terbit asyarata aina, 12. Isnani asyar, 12 mata air. Ketika Bani Israel kehausan. Faqulna nadrib bi'asakal hajar. Allah kata, wahai Musa, tongkatmu itu pukul ke batu tu. Hajar, batu. Famfajarat min husnata asyarata aina. Lalu terbitlah 12 mata air yang digelar dengan Uyun Musa yang berada di semenanjung Sinai di Mesir. Hebat dia ada mu'jizat. Faqulna dharib bi'asakal bahr. Kami berfirman, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke arah lautan itu, Laut Merah, pukul. Famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Nescaya bila Nabi Musa pukul, terbelah laut dan di kiri kanan laut laksana gunung ganang yang tinggi. Subhanallah. Tu Nabi Musa. Tu tengok ayat 67 surah Taha tadi. Bila ahli sihir lempar tongkat, lempar tali temali. Apa jadi pada Nabi Musa? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Lalu Musa alaihi salam menyembunyikan ketakutannya di dalam hati dia. Dia takut, tapi dia sembunyi dalam hati. Tak tunjuklah pasal hero. Tak tunjuk. Lalu Allah kata, Qulna la takhaf. Lalu kami berfirman, la takhaf. Jangan takut. Panjanglah cerita. Poin saya ialah sifat takut. Semua orang ada. Nabi Musa pun ada. Bahkan baca Quran, makhluk Allah bukan manusia pun ada perasaan takut. Melalui ayat yang sering tuan-tuan imam baca dalam solat. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-21. Suratul Hasyr selalu tu imam baca. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Al-ayah. Cerita apa? Gunung ganang. Cerita gunung. Allahu Akbar. Rumah saya buka tingkap, nampak dah gunung jerai depan. Gunung ganang. Subhanallah. Allah Ta'ala kata, Law anzalna hadzal Qur'an. Kalaulah kami turunkan Al-Quran ala jabalin, atas gunung,
Gunung Ganang ni dia terima Quran. Allah kata, la ra'aitahu, nescaya kamu akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddian, gunung itu hancur lebur. Kenapa? Min khasyiatillah, kerana dia takut kepada Allah. Nak beritahu apa? Makhluk Allah, nama gunung pun ada sifat perasaan takut. Ini benda biasa. Apatah lagi manusia. Baik. Itu mukadimah. Ayat yang kita baca ialah berhubung dengan mereka-mereka yang ada sifat takut, orang-orang yang beriman yang ada sifat takut, dan Allah memperincikan dalam ayat ini bahawa sifat takut ini berada pada dua suasana. Kalau buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, itulah yang dibahaskan. Bila disebut innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kalimah bil ghaib itu ghaib. Baik. Sebelum kita tengok ghaib itu, ma makna? Kita tengok tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia tulis apa? Iaitulah orang-orang yang takut melanggar, mengingkari hukum Tuhan dia. Itu maksud takut. Iaitu takut melanggar hukum Allah. Suasana takut tu yang masuk dalam al-ghaib tadi, tu kejap lagi saya akan bahas. Ada dua suasana, kejap lagi. Pertama mesti faham, orang-orang yang beriman dia memiliki sifat takut, antaranya takut ni cukup banyak lah bagi orang beriman. Kalau dalam di luar konteks ayat ni, apa yang kita takut sebagai orang beriman? Takut kita jauh dari rahmat Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Allah, kalau rahmat Allah jauh daripada kita, tuan-tuan muslimin muslimat, apalah nilai hidup? Apa nilai hidup bila rahmat Allah jauh? Kita takut dosa-dosa kita Allah tak ampun. Kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah. Walaupun kita dituntut menyangka baik kepada Allah dengan doa Rabbana taqabbal minna. Begitu kita diajar. Tapi ada tak perasaan takut itu? Ada. Allah. Kalau Sayyidina Uthman dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani, Sayyidina Uthman sebut antara takut yang mesti ada dalam diri orang beriman. Pertama, kata Sayyidina Uthman, takut kalau Allah mencabut iman dia. Allah, na'udzubillah. Takut kalau malaikat pencatat amal kiri dan kanan mencatat amal-amal buruk dia. Yang dia tak sedar, dia tak bertaubat. Takut kalau direntak nyawanya dalam keadaan dia tak bersedia. Ini antara ucapan Sayyidina Umar yang dirakamkan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani di dalam Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Dalam ayat yang kita baca, pengarang kitab menyebut takut melanggar hukum Allah. Yang itu mesti ada. Hukum Allah halal haram.
Makruh pun kita cuba jaga sebab Allah tak suka makruh. Kita jaga hak haram tu, jangan buat benda haram. Kita takut nak langgar hukum Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslim, cuba buka suatu surah nama dia Qaf. Allah. Dalam surah Qaf ayat 32, ketika Allah beritahu sifat ahli syurga, antara mereka yang layak ke syurga, antara mereka yang dijemput Allah masuk syurga dia. Ayat 32 surah Qaf. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ayat dia pendek. Surah Makkiyah, surah Qaf. Ayat 32, apa kata Allah? Hadza, inilah dia syurga. Ma tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah buat syurga ni. Allah janji. Allah nak bagi pada siapa? Allah sebut pada ayat 32 surah Qaf. Kata Allah, untuk dua golongan. Pertama, likulli awwabin. Likulli, bagi setiap jenis manusia, sifat dia apa? Awwabin. Baik, itu dalam ilmu fiqh ada solat sunat awwabin. Boleh buat lepas maghrib menunggu Isyak. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Solat sunat awwabin. Apa makna awwabin? Iaitulah mereka yang berpaut cepat kepada Allah. Bahasa mudah kita, dia kembali kepada Allah. Dia menyesal atas segala dosa-dosa dia. Lagi mudah orang yang bertaubat, lagi senang. Allah sebut mereka dengan awwabin, golongan yang kembali kepada Tuhan. Menyesal dia atas segala dosa-dosa dia yang telah lalu. Zaman dia tak kenal Islam. Zaman dia mendedahkan aurat umpama. Zaman dia jahil. Lalu sekarang dia dah kenal Islam. Dia belajar, dia cari ilmu. So dia menyesal. Maka dia tak nak buat dia. Dia kembali kepada Allah. Maka itulah yang Allah sebut awwabin. Masuk syurga puak-puak ni. Mudah-mudahan kita. Dan yang kedua, dalam ayat tu, ayat 32 surah Qaf, kata Allah, Hafiz. Hafiz makna memelihara. Antara Asma'ul Husna, Allah itu Al-Hafiz, memelihara alam ini. Al-Hafiz. Hafiz makna memelihara. Maksudnya, buka dalam tafsir, maksud ayat 32 itu ialah dia memelihara hukum dan perintah-perintah Allah. Dia jaga sungguh. Semayang 5 waktu dia jaga. Hak sunat kadang-kadang dia tergelincir juga. Dia tiba ada mood dia, rajinlah. Dia tak ada mood kan, tak adalah dia buat sunatnya. Walaupun sunat tu pun dituntut juga. Cuma hak wajib 5 waktu tu, memang dia jaga sungguh. Dia jaga sungguh, dia hafiz. Ramadan, dia jaga sungguh. 6 Syawal mungkin dia tergelincir. Sebab dia jenis tak boleh lapar lah macam-macam. Tapi Ramadan dia okey. Dia jaga hak wajib. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslim, orang yang menjaga hukum hak Allah, tempat dia syurga.
dia akan berjalan nanti dengan cahaya dia. Saya teringat ayat berapa? Ayat 10. 8, 9, 10. Ayat 10 daripada suratul Hadid. Surah besi. Surah yang terakhir bagi ayat, bagi surah, ayat yang surah yang terakhir bagi juzuk 27. Lepas tu juzuk 28, qad sami'allah, surah Al-Mujadilah. Cuba tengok suratul Hadid, kalau tak silap saya ayat 10, kalau tak silap. Ayat 10 kalau tak silap, Allah kata apa? Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Allahu akbar, tuan-tuan. Bagaimana Allah menggembirakan kita dengan ayat ini. Ayat 10 surah 57 selepas Al-Waqi'ah, sebelum Al-Mujadilah, surah yang terakhir bagi juzuk 27. Tengok ayat 10. Happy kita baca ayat. Apa kata Allah? Yauma, pada hari, taral mu'minina wal mu'minat, kamu akan melihat orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman. Yas'a nuruhum, mereka bergegas, mereka tergesa-gesa. Yas'a makna tergesa-gesa. Yas'a makna mereka bergegas. Mereka senang cerita berjalan. Apa dia? Macam mana? Berjalan apa? Yas'a nuruhum, mereka berjalan dengan cahaya mereka. Disebut dengan nur. Cahaya mereka pada hari kiamat. Orang beriman, lelaki, perempuan akan berjalan dengan cahaya mereka. Cahaya itu apa? Itulah amal soleh kita. Itulah taubat kita. Itulah sedekah kita. Allahu akbar, ya Allah. Itulah amalan yang kita buat secara ikhlas di dunia. Allah kata nuruhum, dia akan berjalan dengan cahaya. Di mana duduk cahaya? Allah Ta'ala sebut baina aidihim wa bi aymanihim. Cahaya tu bergerak di depan dia dan cahaya tu ada di sebelah kanan. Allahu akbar. Allahu akbar. Cahaya tu akan pimpin kita. Tidakkah Abu Bakrin pernah menyebut bahawa mahsyar itu gelap, titian sirat itu gelap. Kena ada cahaya kita nak sampai ke sana. Maka orang beriman, kata Allah, Allah Ta'ala sebut dia akan berada bersama cahaya dia. Cahaya dia duduk depan dia, aiman, yamin, duduk sebelah kanan dia. Sambil dia berjalan tu, apa kata Allah? Busyrakumul yaum. Allahu akbar. Apa dia busyra? Busyra makna berita gembira. Busyra makna khabar gembira. Sambil cahaya tu bimbing dia berjalan dengan dia, busyra, dia diberi khabar gembira. Apa dia? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allahu akbar. Apa berita gembira? Syurga. Syurga untuk dia. Syurga yang mengalir. Beberapa batang sungai di bawah syurga itu. Dan dia kekal di dalam syurga itu. Allah tutup ayat 10 Al-Hadid.
kata Allah, zalika huwal fawzul azim. Itulah dia kemenangan, kejayaan yang paling besar sekali. Maka nak masuk syurga, mari kita jaga hukum Allah. Jangan langgar perintah-perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Jangan langgar perintah haram yang Allah letakkan. InsyaAllah kita akan bergerak di atas sirat dengan cahaya kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Patah balik ayat. Di pangkal ayat 12 ini, dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut, innal ladzina yakhshawn itu. Mereka yang takut itu disebut dengan takut melanggar hukum Tuhannya. Baik, itu yang pertama. Kemudian datang selepas dia bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa makna ghaib di situ? Maknanya dua. Pertama, iaitulah ketika dia tidak dilihat orang. Tengok ya. Dia tidak dilihat orang. Dia jaga hukum Allah. Dia seorang. Teringat saya ucapan Saidina Ali. Saidina Ali kata apa? Kalau kamu nak kenal diri kamu, kamu boleh kenal ketika kamu sedang kesal orang. Itulah kita. Orang tak nampak. Kita pegang handphone. Apa website yang kita buka? Itulah kita. Kita seorang, orang tak nampak. Boleh jadi surfing website. Website lucah. Boleh jadi. Orang tak nampak. Boleh jadi tahap benda yang dia tengok. Tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut. Takut pada Allah yang masuk syurga. Pertama, ketika dia tidak dilihat orang. Dia seorang. Kamu kenal diri kamu bila kamu seorang, kata Saidina Ali. Oh, depan orang boleh warak. Kita di hadapan orang ramai, kita boleh berlakon. Tapi seorang, itulah diri kita. Ketika kita keseorang. Nah, ketika kita seorang, kita boleh takut kepada Allah. Tak berani pegang handphone. Seorang ni, orang tak tengok. Tak berani nak buka website lucah. Tak berani nak tengok benda tak elok. Tak berani. Itulah kita. Itulah orang yang takut kepada Tuhan. Seorang-seorang dia di tengah laut, di bulan Ramadan, dia menangkap ikan. Tak berani dia nak minum ke apa ke walau orang tak nampak. Dia keseorangan. Itulah orang yang takut pada Tuhannya, kata Saidina Ali. Mari muhasabah. Lama mana kita nak berlakon depan manusia. Kita boleh tunjuk warak depan manusia. Bila kita seorang, kita jadi hantu. Kita lupa Allah sentiasa melihat kita. Ini dia. Minta ampun dengan Allah. Kita mesti faham bahawa dia tidak dilihat orang. Itu maksud pertama. Yakhshaw, takut bil ghaib itu, maksud dia ialah dia, orang tak tengok dia. Dia seorang, tapi dia tetap jaga hukum Allah. Dia tak langgar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka tidak melihat azab Allah. Bayang. Dia tak nampak azab Allah. Dia tak tengok azab Allah. Tapi dia takut kepada Allah. Dia hanya dengar ghaibiyat, sam'iyat. Rasulullah sebut bagian azab.
Dia punya yakin, tuan-tuan muslimin muslim, menyebabkan dia gerun dan takut kepada Allah. Dia baca ayat-ayat Quran. Hamiman, bahawa ahli neraka akan diberi minum sejenis cecair, nama dia hamim. Iaitulah air panas yang mendidih. Dia nampak tak hamim tu? Dah, yang dia nampak air panas mendidih di dapur dia. Yang tu dia nampak. Boiling water 100 degree Celsius. Air panas, air mendidih pada 100 darjah Celsius. Dia tak nampak apa yang Allah sebut hamiman. Air panas yang mendidih dalam neraka. Dia tak nampak. Tetapi keyakinan dia menyebabkan dia takut kepada Allah. Dia yakin pada Al-Quran. Dia baca dalam Quran. Ada ayat. Ghasaq. Ghasaq ini sifat dia sejuk. Kalau hamim sifat dia panas. Tetapi ghasaq sifat dia sejuk. Iaitulah darah bercampur nanah. Darah ahli neraka. Nanah ahli neraka. Sifat dia sejuk. Dicampur, diberi minum pada ahli neraka. Dia tak nampak pun ghasaq. Tapi dia boleh bayang bagaimana dahsyatnya suasana. Dia takut. Ni orang ahli syurga. Dia baca suratul Hajj. Qutti'at lahum thiyabum min nar. Allahu Akbar. Dalam suratul Hajj ada ayat. Qutti'at lahum thiyabum min nar. Akan dipotongkan untuk ahli neraka. Pakaian mereka adalah api neraka. Ya Allah, dia duk bayang. Pakaian ahli neraka, tuan-tuan muslimin muslimat. Allah sebut dalam suratul Hajj, pakaian ahli neraka ialah potongan api neraka. Macam mana nak bayang? Wal'iyadha billahi min zalik. Macam mana kita nak bayang tailor, tukang jahit yang dia ukur badan kita, kita buat jubah apa semua. Lepas tu dia kerat kain. Dia gunting, dia kata, okay, sebulan siap, kita pun bayar deposit dan sebagainya. Tuan muslimin muslimat, mari kita bayar. Api neraka tu dipotong, dibuat baju, sebab kalimahnya qutti'at. Kotak, kotak makna putih, potonglah. Gunting apa pakai, jangan duk fikir dah. Tetapi ahli neraka, pakaian mereka ialah api. Pakaian mereka ialah api neraka tu. Tu pakaian dia. Wal'iyadzabillah. Dia nampak dah azab tu. Dah, dia baca Quran. Tapi dia takut. Tu ahli syurga. Allahu Akbar. Dia duk tengok durian. Saya pun tadi kena pulut durian. Lepas gram. Kan, petang dia lepas asak keluar. Keluar malam pukul 8 kena cekuk pula. Tak boleh. Kan, lepas asak ni pesta sungguh meriah. Banyak kereta berhenti beli macam-macam. Saya pun keluar dia lepas gian. Kata durian balik pulau lah macam-macam di Kedah ni. Kita pun belilah pulut durian. Tengok buah durian. Teringat dalam syurga. Dalam neraka. Dalam Quran Allah sebut. Syajaratim min zakum. Satu pohon nama dia zakum. Allah wal'iyadzabillahi min zalik. Fama la'una min hal butun. Pohon zakum ni kata Allah akan memenuhi perut-perut kamu. Dalam hadis pohon zakum Nabi kata buahnya daripada neraka. Duri, dia ada duri. Duri itu pun api neraka. Dalam surah Sad, Allah Ta'ala sebut ru'usus syayatin. Pohon zakum ni, mayang dia, mayang pohon tu, laksana ru'us. Jamak daripada ra'is. Ma makna ra'is? Kepala. Ra'sun, kepala. Ra'is makna ketua. Ru'us makna kepala-kepala syaitan. Ru'usus syayatin. Mayang dia tu.
Buah zakum tu macam kepala syaitan, kata Allah. Allahu Akbar. Kita tengok dah. Kita nampak tak lagi azab Tuhan? Belum. Astaghfirullahalazim. Tapi hadir perasaan takut. Hadir perasaan gerut. Membayang-bayangkan api neraka. Allahu Akbar. Innaha tarmi. Sesungguhnya neraka itu melemparkan berbola apinya. Dalam surah Al-Mursalat. Neraka ni dia ada fireball. Dia ada berbola api. Dia meletup-letup. La ilaha illallah. Macam mana kita nak bayang? Kita bakar sampah. Bakar sampah meletup-letup. Dalam campak apa macam-macam dia meletup. Percikan api itu kan. Macam mana kita nak bayang? Bila Allah kata, innaha tarmi. Sesungguhnya neraka akan tarmi, melemparkan berbola api. Kalqas. Besar mana? Besar istana. Allah beritahu. Berbola api neraka besar istana. Wal'iyadzabillah. Besar mana istana? Tak terbayang kita. Baru dia punya berbola api. Belum api dia. Orang beriman dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut. Pertama dia takut ketika orang tak tengok dia. Dia takut pada Allah. Dia tidak dilihat orang. Dan yang kedua, ketika dia tidak melihat azab Allah. Tetap dia takut. Dia tak nampak azab, tapi dia takut. Dia yakin, dia tahu bahawa apa yang Allah sebut dalam Quran adalah benda benar. Yang ini kita mesti bina. Allahu Akbar, muslimin dan muslim. Maka di hujung ayat, di penutup ayat itu, Allah Ta'ala kata, Allah bagi habuan bagi mereka yang ada sifat macam ni. Mudah-mudahan kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Allah kata, siapa yang takut kepada Tuhan dalam keadaan ghaib, dan dah sebut tadi dah, ghaib itu dua maknanya, iaitu ketika dia tidak dilihat oleh manusia lain, dan ketika dia masih belum melihat azab Tuhan. Itu maksud ghaib. Takut dia. Maka mereka, lahum, untuk mereka. Dua benda Allah nak bagi. Dua benda tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Dua benda ni Allah yang boleh bagi. Manusia tak boleh bagi. Pertama kata Allah, maghfiratu. Aku nak bagi dia maghfirah, keampunan. Aku nak ampunkan segala dosa-dosa dia, aku ampun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, selalu saya sebut, bab minta ampun dengan Allah, jangan kita anggap memanglah dosa kita ni banyak. Tapi jangan kita rasa kecilnya keampunan Allah banding dengan dosa kita yang berlambak ni. Kita rasa macam Allah tak boleh ampun kita. Jangan. Cuba buka ayat 32 Suratul Najmi. Di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah ayat 32 Suratul Najmi, Allah ishtihab, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu itu wasi'. Apa dia wasi'? Luas. Wasi' makna luas. Tak ada sempadan, luas. Apa luas dia? Maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah declare
aku ni Tuhan kamu, aku ni ampun kamu, keampunan aku ni maha luas, tak ada tepi, tak ada ending. Allah kata mana-mana orang yang takut dengan aku, orang tak tengok dia sorang-sorang, dia takut dengan aku. Dia tak pernah tengok azab aku, dia takut dengan aku. Dia yakin Quran yang aku turunkan. Aku nak beritahu kata Allah, aku nak ampun dia. Lahum maghfirah. Keampunan Allah. Manusia tak boleh ampunkan kita. Manusia boleh bagi maaf. Ibu ayah boleh ampun kita, tapi hakikat yang ampun ialah Allah. Allahu Akbar. Keampunan Allah inilah yang kita dambakan setiap hari, setiap waktu. Dan Allah janji, siapa yang ada sifat tu, takut, lahum maghfirah. Satu. Dan yang kedua, penutup ayat. Wa ajrun kabir. Ajrun, upah. Ajrun, pahala, balasan. Kabir, yang besar. Aku nak bagi pahala, aku nak bagi balasan. Tuan-tuan muslimin muslimat, tidak ada salah bagi orang awam seperti kita. Bila kita buat sesuatu, kita nak pahala. Tak salah. Wali-wali Allah lain, iman mereka hebat. Mereka tak fikir dah pahala. Mereka tak fikir dah apa Allah nak bagi. Yang mereka fikir, ini perintah Allah. Bila perintah Allah, aku kena buat. Allah nak bagi pahala ke tak nak bagi, itu Allah punya pasal. Ini waliullah. Dia tak fikir dah pahala. Dia kira buat. Mereka asyik dan tenggelam dalam ketaatan. Kita ni orang awam, rokok pun tak berhenti. Lupa pula rokok. Kita ni orang awam. Tak salah. Saya sedekah ni saya nak pahala. Tak salah. Saya buat baik ni saya nak pahala. Tak salah. Boleh. Wali-wali dia bukan standard macam kita. Tambah Nabi Rasul. Lagi dah tak ada apa. Tenggelam dalam taat. Kita tak apa. Dan Allah janji. Aku bagi keampunan. Ajrun kabir. Dan aku nak bagi kamu pahala yang besar. Siapa tak nak pahala? Kita berdiri besok padang mahsyar. Kita nak bawa apa? Amalan dan pahala kita. Kita masuk di alam barzah nanti. Semua tinggal kita dengan amalan saja. Keluarga tinggal, harta tinggal. Wa yabqa wahid, kata Nabi. Hak tinggal dengan kita wahid. Satu ya. Itulah amal kita. Dan bila sebut amal, tentulah amalan-amalan kita yang Allah berikan pahala. Ada pahala yang tu dia kata kasihnya Allah. Kita buat amalan ni sikit. Tapi kadang Allah bayar tu lebih daripada amalan kita. Liyajziyahum. Allah balas liyajziyahum. Kadang-kadang Allah sebut ahsanu ma kanu ya'malun. Allah balas dengan ahsan, terlebih baik daripada apa yang kita buat. Allah mulakan dengan liyajziyah. Allah tak sebut yajziyah, jazak saja. Tapi Allah sebut dengan liyajziyah, ada harfun lam. Kalau baca Arab dia panggil lam akibah. Lam akibat. Awak buat ni, awak dapat ni. Awak buat amal ni, liyajziyahum, liyajziyahum, jazak. Jazak makna balasan, pahala. Tapi ada harfun lam, lam itu lam akibah dalam bahasa Arab. Orang belajar nahu. Akibat daripada kamu buat baik, aku bagi pahala. Senang pak. Dan Allah sebut ahsan. Dalam suratul Nahl ada Allah sebut ahsan, lebih baik.
bagi RM1, pahala 700. Bayar. Allah tak bagi, kita bagi RM1 tabung, Allah bagi pahala pun RM1. Dah, Allah ganda 700. Bagi RM1, Allah bagi pahala min alfi syahrin. La ilaha illallah. 1000 bulan malam qadar. Innahu huwal barrur rahim. Allah kata sesungguhnya Tuhanmu Allah itu cukup baik. Bar makna baik. Rahim, sayang. Allah sayang kat kita. Allah kasih kat kita. Baiknya Allah bagi RM1 berganda-ganda pahala balasan daripada Allah. Maka jangan kita menangguh walau sedikit daripada sekecil amalan. Jangan tangguh. Saya pernah sebut banyak kali dalam kuliah. Walau sekadar memberi makan kucing. Beli frisky bagi kucing makan. Sekecil itu. Binatang yang tak reti apa. Tapi tunggu balasan daripada Allah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat. Inilah tanda sayang dan kasihnya Allah. Allah minta hadirkan khasyah, sifat takut. Itu yang Allah minta. Kamu hadirkan sifat takut dalam diri kamu. Dan takut itu waktu kamu seorang-seorang pun takut. Bukan depan orang nak tunjuk warak. Kamu seorang-seorang, orang tak tengok, takut. Dan ketika kamu belum melihat azab Allah. Kamu baca Quran, kamu jadi takut pada Allah. Takut nak langgar hukum dia. InsyaAllah. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allahu Akbar. Maka untuk mereka adalah balasan pahala. Maaf, keampunan dan balasan pahala yang besar. Muslimin dan muslimat, kesimpulan ayat 12 pada malam ini. Yang pertama, hadirkan betapa besarnya sifat takut. Dia datang daripada hati, bukan boleh buat-buat. Nah, sifat takut ni bukan boleh buat-buat. Dia datang dalam deep inside. Yang kedua, balasan Allah pada orang yang takut pada dia dalam keadaan ghaib. Itulah orang tak tengok, kita seorang-seorang, kita takut pada Allah. Kita tak berani buat maksiat, tak berani buat dosa walau orang tak tengok. Dan kita masih belum melihat azab Tuhan. Kita tak nak, kita takut walau kita tak tengok azab Allah. Maka dua sifat ini ada pada kita insya-Allah. Allah kata lahum maghfirah. Aku akan ampunkan dosa kamu. Dan untuk kamu ajrun kabir. Balasan pahala yang cukup besar. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita di alam maya ini. Dan insya-Allah ada rezeki kita sambung pula ayat 13. Insya-Allah. Tengok suasana lah. Tengok suasana. Kalau masih lagi PKP, masih lagi lambat nak ke masjid, macam ni lah kita sambung di alam maya. Kalau Allah izin, masjid buka, saya boleh ke masjid balik, kita jumpa di masjid insya-Allah. Sekadar itu dulu. Dan terus kita memberi nasihat, patuhilah SOP, doa banyak-banyak. Apa yang dirancang, plan pemulihan apa semua, mudah-mudahan Allah izinkan kepada kita semua. Jangan lupa, yang belum mendaftar untuk vaksin, sila daftar. Sila daftar. Saya daftar lah. Walaupun saya dengan jarum ni tak berapa. Tapi tetap saya daftar dan menunggu masa untuk menghulurkan lengan saya. Daftar. Biar kita dapat 80% community tu. Kelompok itu 80%. So kita boleh bebas balik. Tuan-tuan tengok tak Euro 2020. Saya tengok highlight je lah. Tengok stadium dia penuh kan. Tadi Hungary lawan
Lawan mana? Lawan France ke gitulah. Portugal lawan Jerman, kita tengok highlight. Stadium dia penuh, tak payah pakai mask dah. Tak ada pakai topeng dah. Kita nak macam tu lah, kita pergi masjid nanti, tak ada mask dah, boleh rapat balik saf insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati. Tu ikut prosedur, ikut undang-undang, daftar vaksin, mudah-mudahan Allah angkat COVID-19 daripada bumi Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup majlis dengan tasbih kafarah dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma asrif 'anna hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah. Saya bergurau, lebih kurang saya mohon kemaafan. Jumpa lagi insya-Allah di lain kuliah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.